أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjaga syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mubarak ini, hari ini dah masuk 17 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. InsyaAllah berkongsian semalam itu sambungan tentang dalam bab semat solat, bab rukun. Rukun yang kemarin itu berhubung tentang rukun sembahyang itu ada 13 dibagi kepada 3, ya. Ada 13 dibagi kepada 3. Pertama dinamakan rukun hati atau rukun qalbi, kerja hati. Yang kedua dinamakan rukun qauli, kerja bacaan. Bacaan umul Fatihahnya, ya. Setiap bacaan yang bukan rukun, Fatihahnya, tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya, ya. Ini rukun qauli. Yang ketiga dinamakan rukun perbuatan, rukun fi'li. Manakala rukun qalbi itu dibahagikan kepada 3, yaitu pertama dinamakan qasad, yang kedua dinamakan ta'arud, yang ketiga dinamakan ta'yin. Ya. Qasad, penentuan. Ta'arud, ya. Yaitu ta'yin, menentukan ada sembahyang sunat, sembahyang fardu, itu ta'yin. Baik. Jadi hari ini kita nak sambungan tentang itu rukun fi'li, perbuatan. Yang kelima rukun fi'li, yaitu rukuk serta tamakninah padanya. Rukuk mesti tepat. Ada setengah orang rukuk, tangan itu dia pegang bawah lutut. Itu tak betul. Yang sebetulnya tepat, memang kita ni ada, Allah bagikan kita ada lutut. Kalau tak ada lutut, macam mana nak duduk iftiras, duduk bersila. Dah ada tempat dah untuk kita pegang. Jadi kita kena tepat. Mana kita rukuk, pegang lutut kita dan menepati kepala kita, ya, rata dengan punggung kita. Ya, rata. Pada rukuk ni mesti terang nyata. Bagaimana kita rukuk? Contoh, ya, saya buatkan. Kalau sampailah macam ni rukuk. Bila rukuk tu, maknanya tepatlah kita punggung ni dengan kepala kita. Jangan berbeza, jangan pula rukuk ke bawah sangat sampai kita pegang. Memang Allah dah saizekan kita. Maknanya kita pegang lutut tu memang menepati. Tu saya rokok. Kemudian tamakninah. Tamakninah ni jangan kalang kabut, maknanya berarti sekadar subhanallah. Tamakninah. Hari ini kadang-kadang kalau kita sembahyang seorang-seorang, Allah 3 minit selesai. 3 minit selesai. Solat berjamaah, kita ikut imam. Jadi, ya, tu lamalah sikit. Itu sebab Abdul solat berjamaah tu fadilatnya. Ya, kadang-kadang Allah bagi nikmat kita, ya kan? Kadang-kadang Allah bagi nikmat kita dapat solat berjamaah. Sekarang ni PKP, kita tak berapa boleh nak bersolat berjamaah. Tetapi kecuali orang-orang yang berdekatan dengan masjid, duduk di kawasan masjid, memang dikehendaki lah, ya, solat. Kadang-kadang benda ni, yalah,
Bukan orang tak ada ilmu, ada ilmu, tapi ialah kadang-kadang kemahuan itu. Ya, bitahsyirul a'mal, artinya kemanisan dalam ibadah. Kemanisan ibadah tu yang kita gendaki. Kita dah seronok solat berjamaah itu. Seronok ya sebenarnya. Bila laungan muazzin hayya 'alas solah, itu ya seronok. Oh, jom. Ini satu kenikmatan. Kita macam mana ya? Kita satu masa kita jadi pemimpin, qurratu a'yun, nak menunjukkan supaya anak-anak kita melihat kita sejuk mata memandang. Mesti ada qurratu a'yun tu dari mana? Waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin yang bertakwa. Ya, pemimpin yang bertakwa. Baik. Yang keenamnya di mana i'tidal. Ya. Kalau tadi rukuk ni kita baca dengan tenang, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah. Ya. Segala puji baginya. Wa bihamdih. Kerana Allah saja yang layak diberi pujian. Manusia tak layak. Ya, gagah macam mana pun, pujian itu adalah kembali kepada Allah. Ya, bila orang puji kita, kamu ni berjaya, alhamdulillah kamu. Kena alhamdulillah, syukur Allah yang kurniakan. Kita sihat pun Allah bagi kurnia. Semua Allah bagi kurnia. Makan ubat apa pun kalau tak sihat. Ya tak? Allah nikmat. Ya tak? Sebab itu Rasulullah mengatakan 5 perkara sebelum datangnya 5. Apa dia? Pertama, muda. Muda ni cergas kan dah. Muda ni cergas. Nak sembahyang pun senang, lutut dia tak sakit, ya tak? Badannya tak berat. Itu bila naik usia ke 60 ke atas ni, berat. Badan kita rasa berat. Walaupun badan kita tak gemuk, tapi otomatik nalorinya macam itu. Macam kereta lah. Kereta kita lawa. Ya, kita cat baru lawa. Enjinnya bagus. Tapi kita bila tekan minyak, takkan lari. Tak berapa nak lari. Sebab faktor usia. Manusia begitu juga. Sebab itu Allah kata dalam surah Tin dan surah Tin, ya, surah Tin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian nanti manusia menjadi manusia menjadi orang yang paling lemah. Allah katakan jadikan manusia ini paling lemah. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau dia masa mudanya dia tumpukan untuk ibadat, untuk beramal. Waktu muda ya. Ya. Waktu sihat ya, waktu muda. Banyakkan beribadah. Padahal masih sihat. Tenaganya masih kuat. Nah. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bila kita muda, kita beramal, amal, maka Allah memerintahkan malaikat, falahum ajrun ghairu mamnun. Catat. Sehingga kalau kita mati nanti di perkuburan, Allah akan perintahkan malaikat untuk mencatat setiap amalan kita semasa muda. Alah, kalau kita dalam dulu waktu muda kita kuat ibadahnya, kita buat apa, ya? Ya, amal ibadahnya kita waktu muda. Tapi kalau waktu muda pemalas sangat, dah tua, baru nak mula lah. Itu baru nak start. Itu kita sedih sangatlah, ya, sebab usia muda kita abaikan. Rasulullah kata, waktu muda lah sebelum usia tua. Waktu sihat sebelum sakit. Sihat, waktu sihat kita buatlah. Ya, senang kita boleh jalan kaki, kita apa, ya. Sebab kita dalam PKP ini mesti ada masjid dan surau untuk penyelamat Korea. Tapi penyelamat. Jadi kita pada pagi ni alhamdulillah dari jauh-jauh datang untuk menyelamatkan Korea. Wang sebaju, mudah-mudahan ya. Baik. Waktu muda, waktu sihat, waktu lapang. Waktu lapang. Al-masghulid dunya. Kalau sibuk dengan dunia, waktu lapang kita boleh datang berjemaah. Boleh beramal waktu lapang. Kadang-kadang nanti kesempitan ni, Allah sibuknya kerjanya, macam-macam ni hal-hal dunia tak habis-habis. Ya. Sebab dunia ni sementara. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Untuk mencari kebajikan demi kebajikan. Supaya apa?
supaya Allah nilaikan waj'al mauta rahatan min kulli syar. Bila kita mati kita rehat. Kita rehat. Dah mati. Nak buat amal apa dah mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, macam semalam sahabat saya ya, dah kembali ke rahmatullah. Sihat elok. Demam-demam aja. Tiba-tiba khabarnya jatuh di bilik air. Tak sedar bahawa tak ada dah. Ya, dia dah mandi, balik mandi tu. Kita usaha-usaha dia beringat dah sama-sama. Saya pun dah usaha dah. Jadi beringat. Sebab apa? Ingat mengingati ini, inilah sifat orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya tak? Baik. Dinamakan tadi waktu rukuk. Waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ya ucapan kita. Sami Allah. Sami' Allah mendengar. Di kisah ya. Dia seorang sahabat, dia terlambat datang. Rasulullah tengah sembahyang, dia terlambat datang. Dia dapat sempat dia masbuk bersama Rasulullah SAW pada rakaat pertama. Bila dia bangun daripada bangun, dia melapaskan kalimah Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar segala pujian. Ni. Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat juga menambah. Nah, hamdan katsiran mubarakan fih. Inilah sebab kita ilmu ni makih kita dalami. Lalu Rasulullah SAW sembahyang bertanya, siapa yang melebihkan ketika i'tidal dengan kalimah hamdan katsiran mubarakan fih. Hendaklah kamu memuji Allah. Ya, banyakkan memuji Allah. Mubarakan fih, akan dapat keberkatan padanya. Allah. Itu sebab kita dalam sembahyang ni jangan kikir. Bacaan kita jangan kikir. Kita tawaduk kepada Allah Ta'ala. Sebab kita menghadap Allah. Bila menghadap Allah tu, kita jaga rukun kita. Pertama kita yang dah lalu, kita jaga dia punya apa? Syarat untuk sah sembahyang apa dia? Wuduk. Cara kita jaga wuduknya macam mana. Ya, rukun-rukunnya macam mana. Pelaksanaannya macam mana wuduk. Sekarang ni tentang rukun sembahyang. Ini yang perlu kita jaga. Rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu dibagi pada 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Okey. Ini sekarang menceritakan tentang rukun fi'li, perbuatan. Yang ketujuhnya sujud serta tamakninah padanya. Sujud. Sujud ni kena tepat. Ni. Ini dahi ni. Ni dahi. Kalau saya sendiri kalau cermin saya bukalah. Buka cermin supaya kita dapat tempatan hidung dengan dahi. Ya. Ya tak? Tak apa. Jadi dahi ni kita tepat betul. Tangan tu betul-betul cuping telinga. Jangan gitu, jangan gitu. Ni. Bagi lelaki, perempuan berbeza sikit. Ya, kaum wanita dia sembahyang berbeza sikit. Dia bukan lelaki kadang-kadang sembahyang pun ni bagi wanita. Ini dalam semat solat dulu. Pelaksanaan ni penting ya. Walaupun benda ni sunnah tetapi ya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana. Ra'aitu solat. Ya dah, lihatlah cara aku sembahyang kata Rasulullah. Baik. Yaitu i'tidal serta tamakninah. Tamakninah itu jangan kalang kabut. Kalau boleh kita tenang. Tambah-tambah kalau boleh jadi imam lah ya. Kena pula makmum tu usia-usia ya tak. Biar kita lama sikit. Ya, tamakninah kita. Kadang-kadang kita dah sujud, dia orang baru nak turun. Maklumlah kalau dulu boleh terus kaki lutut diturun lebih betul lutut dia dulu. Tapi sekarang ni bila dah usia ni lutut dah tak berapa sihat. Dia jadi tangan dia turun dulu. Tangan turun dulu. Dia tangan turun dulu. Kemudian baru dia punya lutut. Bila naik bangun daripada sujud, punggung naik dulu baru ni fitrah lah ada usia ya. Tapi berjuang juga untuk supaya dia sembahyang yang teratur. Ya. Dia tak pakai kursi, tak pakai apa. Ini kadang-kadang mudah menyerah diri. Mudah ngaku kalah.
Saya ada satu ketika saya sembahyang surau di surau Sungai Haji Derani. Di surau Sungai Haji Derani. Saya ketika itu saya berziarah. Padahal tidur di homestay, di belakang tu ada homestay. Sebelah Sungai Haji Derani itu sekolah dulu sekolah Arab. Saya sekolah di situlah masa saya tahun 70-an. Sungai Haji Derani, Pekan Selama. Jadi saya lihat orang tua tu dia sembahyang, bila sembahyang fardu dia betul-betul dia tak pakai kursi. Oh, terbengkok-bengkok dia waktu duduk iftiras. Apa je assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus dia pergi ke kursi. Dia orang Jawa lah, banyak kat situ, Jawa dengan Banjar. Jadi saya tanya, "Wak, kenapa Wak tak pakai kursi je, Wak?" Rugi, kata dia. Dia kata rugi sebab dia rukun. Rukun kita mesti ikut aturan betul-betul. Ni bukan sembahyang sunat, dia rukun, sembahyang fardu. Rugi kita lawan. Alhamdulillah, tengok semangatnya. Itu namanya punya ada komitmen dia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang setengah ada, kadang-kadang baru sakit lutut sikit dah cari kursi, bayar pakai kursi. Bukan tak boleh, tapi itulah lebih afdal. Sebab kita sujud ke bumi. Bila sujud ke bumi, kita satu masa nanti kita akan masukkan ke dalam bumi. Fikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, yang maha agung, layak diberi kepujian. Inilah yang kita nak, komitmen kita dalam solat. Kalau yang lain boleh, yalah, berjalan naik bas pergi mana boleh, pergi Coket Road boleh, pergi mana boleh, tapi nak sembahyang dikalah. Tak ada komitmen sebenarnya, komitmen diri. Ya tak? Saya pun sakit juga lutut, tapi usaha. Macam mana? Terkail-kail pun usaha, ya tak? Urut je, minta pada Allah Ta'ala malam-malam je, kita lapang-lapang masa sembahyang tahajud ke apa tu, ya dah. Ini amalan lah. Baca tu dalam surah Asy-Syu'ara tu, wa iza maritu fa huwa yashfin. Urut minta, ya Allah, dipermudahkanlah lutut-lutut aku ni yang cegang-cegang ini supaya lembut untuk aku menghadapmu, ya Allah. Betul, minta pada Allah. Allah yang suruh kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan? Tu. Allah suruh kita. Dah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan doa kita bila kita berdoa, ya. Baik. Jadi sujud tu tepat. Ni menepati, ya. Dia cuping telinga tu betul-betul. Renggangkan sikit bagi lelaki. Tu waktu sujud, ya. Kemudian duduk iftiras. Duduk di antara dua sujud dinamakan duduk iftiras, iaitu kaki yang kanan tu kalau boleh bengkok ya, kanan. Kaki kiri masuk ke bawah. Tu. Nantilah kita insya-Allah kita buat video dia, kita dalam video tu kita buat cara berlaksana fi'liyah secara somat yang sebenar. Ini kita nak penjelasan sedikit saja, ya. Duduk di antara dua sujud itu duduk iftiras lah maknanya. Kita bacaan duduk iftiras sujud tu kita bacalah, ya. Rabbi pilih warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kena tenang, sembahyang ni kena tenang, kena fokus kepada Allah Taala. Wa min haitsu kharajta wa liwajhaka syatra masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itulah sebab itu. Ya, sebagai kita satu daya usaha kita, ya. Tamakninah iaitu teratur, maknanya kita disiplin, istilahnya disiplin, jangan kalang kabut, ya. Jadi kita kalau jadi askar tu ya tegak tu, disiplin, ya. Itu nama tamakninah pada ini, iaitu sekadar subhanallah, itu paling tepat, ya. Tapi kita yang ketujuh, ke-8, ke-9 membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal tu sunat abad. Kalau ditinggal pun tak apa, boleh diganti dengan sujud sawi. Ini tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir, iaitu innaka hamidum majid sampailah. Setengah ulama ada boleh sembah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh, ya. Tapi seeloknya teruslah, ya, iaitu dengan selawat Ibrahimiyah. Ni kita jangan dah
kedekut sangat, kikir sangat. Ya. Jadi kita sampailah selesaikan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dah. Baru Nabi salam itu tak. Duduk ya membaca tahiyat akhir. Itu dia rukun, duduk tahiyat akhir. Ya kakinya bengkok ni ya. Tapi kecuali ibu jari kita sakit itu rohsoh. Ada kemudahan. Ibu sakit jari. Kadang-kadang ibu jari kita lah dah cegak urat-urat dia dah usia ni. Ibu jari tu alah nak bengkok pun sakit. Tak apa. Itu dinamakan kita rohsoh. Ada kemudahan daripada Allah Ta'ala. Ya tak? Kemudahan. Jadi Islam ni sangat mudah. Kita tak boleh duduk. Kita boleh duduk sembahyang. Berdiri tak boleh sembahyang duduk. Tapi kita lawan dulu. Kita usaha dulu. Jangan kita cepat-cepat nak cari yang mudah. Sebab kita nak hadap Allah. Ya, minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Ya. Lembutkan seluruh anggota kita. Ya tak? Jadi pagi-pagi bangun tidur tu ya. Buat exercise. Ya lah, jangan terus bangun. Bangun tidur tu exercise. Bangun aja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Pujian pada Allah. Ya tak? Pujian pada Allah. Berdoa pada Allah. Terima kasih telah kau memberi kerehatan aku, matikan aku, hidupkan semula. Ya, ada orang tidur terus tak bangun-bangun. Ya tak? Ya, baik. Kemudian seterusnya membaca selawat ke atas baginda pada tahiyat akhir. Selawat baginda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada setengah sampai situ je. Tapi elok diteruskanlah ya, teruskan sampai kita bacalah selawat Ibrahimiyah ya. Ini dia. Jadi selawat kepada baginda saja pun boleh, tapi eloknya diteruskanlah. Sempurna lagi ya. Dia kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selawat kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian akhirnya dia tu memberi salam. Memberi salam tu kena assalam. Ada dia. Ada dalam ta'rif syamsiah. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Ya. Tu rukun. Dinamakan rukun qauli tu. Ya, rukun qauli. Ya. Terang betul ya. Fi'li qauli ni. Akhirnya yang ke-13 tartib. Apa makna tartib? Teratur, tersusun. Daripada kita takbiratul ihramnya, berdiri betulnya, ya tak? Ya, pasang niatnya nawaitu lillahi ta'ala kita. Maknanya Fatihahnya, rukuknya, ya, iktidalnya, sujudnya, duduk iftirasnya, membaca tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk selawat, ya, semuanya teratur sampailah memberi salam. Itu namanya tartib. Jangan pula beri salam dulu, tak ada. Macam kita wuduk lah. Wuduk ni mula-mula yang sunat-sunat mulut komor, dalam hidung, baru muka, belah kanan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali pun boleh. Belah kiri sampai ke siku. Lepas tu rambut. Lepas tu kaki. Telinga sunnah. Aja. Kaki tu di salat-salatilah. Jangan mengulur-ulur gitu je. Kadang-kadang kita terpijak getah ke, terpijak apa ke, ya tak? Nanti tak sampai. Nanti bila tak sampai, tak sempurna dah syaratnya. Ya, kerana syarat syah sembahyang itu pertama bersih pada badan, ya, ambil uduk tadi. Kedua, bersih pada pakaian yang kita pakai itu. Pakai yang bersih, ini pakai itu, pergi tidur juga pakai, pergi bertandas pakai itu juga. Biarlah kita ada orang disiplin sikit, atur. Yalah, sampai rumah, ni baju gamis kita, jubah kita gantung. Masuk bilik air, pakaian kemas bilik air.
Jangan dia pergi bilik air. Ada. Itu sebabnya nak tidur, nak lepak-lepak, kena pakai yang lain. Jangan pakai itu dulu kita lepak tu. Kita tidur juga pakai itu. Maknanya kita ni tak adalah didikan, disiplin kita. Ini teratur. Biar kita kemas, ya tak? Menghadap Allah lagi gitu. Kita berpakai wangi-wangian, ya tak? Kita menghadap pencipta kita. Ya tak? Sebab kita nak, macam kita nak bersihkan muka kita. Allah mahassin bi khalqi wa hasin khulqi. Dah, cantik muka aku, cantik lagi penciptanya. Macam itulah. Maknanya kita terima kasih kepada pencipta kita. Ya, jadi setakat itu perkongsian. InsyaAllah penjelasannya akan datang. Berhubung tentang niat, berhubung tentang rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi akan datang soal jawabnya. Jadi itulah perkongsian pada pagi ini yang baik semuanya adalah dengan izin Allah Ta'ala, ya, rahmat Allah Ta'ala. Mana kekuranganmu, kelemahan saya, ya. Jadi setakat itu perkongsian yang dapat saya siarkan pada pagi ini. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.